Hmm. Vitamin lah. Oh, B, vitamin K, vitamin C. Hai cikgu. Hai, Cikgu buat Sean. apa tu cikgu? Saya tengah susun botol-botol vitamin ni. Oh, botol vitamin. Cikgu, saya terfikir pula cikgu. Apakah proses yang dijalankan ataupun yang dibuat untuk menghasilkan vitamin-vitamin ni cikgu? Kalau murid-murid dekat luar tu nak tahu, kita akan terokai selepas ini. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Dan sebelum kita teruskan lagi, saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi memutus rantaian penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk sentiasa memastikan tangan anda bersih. Dan apabila keluar daripada rumah tu, pastikan keluar daripada rumah hanya untuk urusan penting. Tapi nak keluar tu, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, ya, kita ada seorang cikgu yang anda nampak tadi. Jom kita persilakan Cikgu Tang. Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi, Sean. Okey cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, nama Cikgu Tung Suling. Okey, cikgu berkhidmat di SMK Sentul Utama Kuala Lumpur dan sudah berkhidmat sepanjang 14 tahun. Wow. Okey, baiklah cikgu. Dan seterusnya, jom kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Hai semua. Hai. Okey, baiklah. Apa saya akan sebut? Saya akan sebutkan nama anda ya. Sila kenalkan diri anda. Kita mulakan dulu dengan Khairul. Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Selamat pagi kepada Cikgu Tung dan juga Abang Sean. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Khairul Irfan bin Abu Said. Boleh panggil saya Irfan. Okey, terima kasih Irfan. Dan seterusnya kita ada Nur Farahana. Assalamualaikum. Hai. Nama diberi Nur Farahana binti Muhammad Dahri. Boleh panggil saya Farhana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Farhana. Seterusnya kita ada Kuhan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya selamat sejahtera kepada Puan Tung dan Abang Sean. Nama saya Kuhan Raj. Boleh panggil saya Kuhan. Okey, terima kasih. Kita juga ada Saliha. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tung dan Abang Sean. Nama saya Saleha. Boleh panggil saya Saleha. Hai, selamat berkenalan. Terima kasih Saliha. Kita juga ada Wong Chun Hao. Selamat sejahtera Abang Sean dan Puan Tong. Nama saya Wong Chun Ho. Abang dan cikgu boleh panggil saya Wong. Okey, terima kasih Wong. Kita juga ada seorang lagi, Sakina. Hai, salam sejahtera kepada Abang Sean dan Cikgu Tong. Nama saya Sakina. Okey, terima kasih Sakina. Tinggal lagi seorang ke ataupun kita dah berkenalan dengan semua? Okey, rasanya lagi seorang adalah Saliha. Saliha sudah ke? Semua sudah? Okey, baiklah. Ingatkan ada 7 pelajar, 7 murid hari ini, tapi sebenarnya kita ada 6 saja ya. Okey, baiklah, kita dah berkenalan dengan murid kita. Sebenarnya cikgu, saya masih tunggu soalan ataupun jawapan daripada cikgu. Bagaimanakah ataupun apakah proses yang dijalankan untuk menghasilkan vitamin-vitamin yang ada di hadapan kita, cikgu? Baiklah. Murid-murid, okey, cuba teka proses apa yang kita perlukan untuk menghasilkan vitamin-vitamin kat depan ni. Siapa boleh cuba jawab? Ada tak? Okey. Ya. Cikgu. Proses redox ke? Ya, okey. Pandailah. Bagus, Pandailah betul language cikgu? cikgu ni. Ya, betul. Kena balas redox. Okey, so Ya. itulah yang kita akan terokai hari ini. Okey. Baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan dengan lebih mendalam lagi, mungkin cikgu boleh sebutkan juga apakah hasil pembelajaran kita, cikgu? Alright. Now,
Standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah pengoksidaan dan penurunan. Dan hasil pembelajaran kita ada 3 pagi ini. Yang pertama ialah memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti. Yang kedua, menerangkan tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Dan yang ketiga, mengkaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox. Oh, okey. Tindak balas redox. Saya sebenarnya nak tahu pun saya tak beberapa pasti apa maksudnya tindak balas redox. Sekiranya anda nak tahu juga, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada 30 biji. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Tang. Ya, Cikgu Tung. Sorry ya, maaf Cikgu saya sebut nama Cikgu salah tadi. Tak apa, Cikgu Tung ya. Okey, Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey, pagi ni sebelum kita masuk dengan mendalam tentang penyesaran logam, kita kena faham dulu terlebih dahulu tentang Leo-Degerman dan bagaimana kita nak menggunakan kad ini untuk memindahkan setengah persamaan masuk. Okey, tapi sebelum itu, Sean, boleh tak tunjukkan apa yang kat dalam cawan tu dulu? Oh, yang ini Cikgu? Ya. Apa ini ada kat dalam ni? Saya nampak macam ada cecair, lepas tu ada benda lain dekat dalam tu. Saya rasa murid-murid dah pernah tengok benda ni. Okey, so sebenarnya inilah eksperimen untuk bahagian pertama kita hari ini, iaitu penyesaran logam. Okey, sekarang kita akan masuk dulu bagaimana kita hendak menggunakan kad Leo-Degerman. Okey. Kalau kita tengok di situ, ada 5 langkah. Okey, Cikgu. Okey, langkah pertama. Sean, sila baca. Saya bacakan, Cikgu. Ya. Langkah pertama adalah kenal pasti arah anak panah. Maksudnya ialah apabila kita dah ada persamaan kimia, kita kena pastikan kita ada setengah persamaan terlebih dahulu. Okey. Right? Dan kita kena kenal pasti arah anak panahnya dulu. Right? Okey. Nah, langkah yang kedua pula. Langkah yang kedua adalah tulis setengah persamaan. Now, bila kita nak tulis setengah persamaan, kita hendaklah pastikan kedudukan elektron itu betul. Okey. Okey, kita kena kenal pasti elektron tu kena berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri persamaan tersebut. Nah, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Cikgu, adalah pindahkan persamaan pada kad. Okey, sekarang kita akan pindahkan persamaan ni pada kad tersebut. Okey, anak panah ni, Ya. kita ikut arah anak panahnya. Maknanya sama macam tadilah yang 2I negatif. Ya. Yalah yang inilah itu. Ya. Okey. Betul tu. Okey. Kita buka. Okey. Now, saya rasa pelajar-pelajar dah siap dah buat benda ni dekat rumah kan? Mereka pun ada jadual Leo-Degerman ya ke? Ya, murid-murid dah siap kan? Betul tak? Ada tak? Mungkin anda boleh tunjukkan di hadapan kamera anda. Okey, semuanya ada. Walaupun berbeza tapi fungsinya samalah, Cikgu. Ya, cantik dia orang buat. Wow. Okey. Okey. Nah, sekarang macam mana kita nak menggunakan kad ini pula? Ya. Right? Nah, dari kad ni sebenarnya Leo-Degerman ni maksudnya, okey, kita cuma memendekkan sahaja Leo-Degerman ni supaya dia senang hafal. Baik. Okey. Loses elektron. Loses elektron tu maksudnya kita menderma elektron. Okey. Oxidation. O untuk oxidation iaitu proses pengoksidaan. Ya. German pula, gains maksudnya menerima elektron. Okey. Reduction ataupun proses penurunan. Okey. So sekarang ni untuk setiap setengah persamaan tu kita hendak menentukan sama ada dia melalui proses pengoksidaan atau penurunan. Okey? Okey. Tadi kita dah memindahkan persamaan setengah ni
pada kad Leo-Degerman kan? Okey, baik. Ya. Okey. Sekarang kita akan pergi tengok kepada langkah yang keempat pula. Okey, langkah yang keempat adalah tutupkan bahagian anak panah. Okey. So bila kita dah tutupkan bahagian anak panah ni, Ya, cikgu. okey, kita nak cari jawapan sama ada setengah persamaan ini adalah pengoksidaan atau penurunan. Okey. Bahagian yang ada elektron tu kita kena tutupkan dia. Okey. Okey? Dan bila kita angkat ni, tada, jawapannya kat sini. Loses electron oxidation. Okey. Maksudnya setengah persamaan ini Ya. melalui proses pengoksidaan. Oh, maknanya kad yang ni, Leo-Degerman ni adalah untuk menentukan sama ada ia adalah tindak ataupun mengalami pengoksidaan ataupun penurunan, ke cikgu? Ya, betul. Sebab itulah ada macam tadi loses ataupun menderma electron oxidation. Ini semua maksudnya lah cikgu. Ya. Okey. Ya. Nah, untuk soalan jenis ni, Ya. kita akan rujuk pada jadual Epicure pula. Jadual Okey. Epicure, apa tu Ya. cikgu? Jadual Epicure ini ialah EP, maksudnya ialah sama ada dia elektropositif ataupun elektronegatif. Ya. Okey, P yang kedua ialah pemerhatian. Okey, EQ ialah setengah persamaan. O untuk oxidation ataupun tindak balas pengoksidaan dan R ialah untuk tindak balas penurunan. Okey, so mari kita tengok berdasarkan pemerhatian eksperimen yang kita buat tadi tu. Okey. Ya, yang inilah dalam cawan tadi kan cikgu? Ya. Okey. Kita akan terokai macam mana kita hendak menggunakan jadual Epicure ini. Okey, baik. Right? Now, murid-murid, kalau kita tengok pemerhatian tadi, kita boleh nampak logam yang lebih elektropositif ialah yang mana satu? Kalau kita dah belajar dari segi inotnya, nilai inot. Siapa yang boleh cuba jawab? Cikgu boleh ulang balik soalan dia, cikgu? Logam manakah yang lebih elektropositif dari segi nilai inotnya? Wang boleh cuba? Cikgu nak tanya antara unsur apa? Ya, lagi sekali? Nak tanya antara unsur apa? Maknanya ambil unsur apa untuk mengambilkan perbandingan? Okey, kita ada di sini ialah logam magnesium dengan larutan kuprum 2 sulfat. Saya rasa logam magnesium lebih elektropositif. Okey, betul tu. Betul. Sebab itu, Ya. sebab tu kita tengok pada jadual Epicure ni, Ya. kita dapati logam lebih elektropositif adalah magnesium. Ya. Dan logam yang kurang elektropositif pula ialah kuprum. Okey. Alright. Now, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baik. Okey. Sekarang kita tengok pemerhatian pula. Okey. Seperti yang ada kat dalam cawan tadi, Saya tunjukkan lagi sekali, apa cikgu. yang kita perhatikan? First, kalau kita perhatikan, dia dah tak cantik dah kan? Betul tak, Sean? Ya. Dia dah tak cantik kan? Cikgu. Siapa nak cuba bagi cikgu pemerhatian yang pertama? Saya boleh cikgu. Ya, boleh cuba Irfan. Pemerhatian yang pertama, kita dapat lihatkan bahawa larutan biru kuprum 2 nitrat menjadi tidak berwarna ataupun semakin pudar. Ya, betul tu Irfan. Okey. Nah, yang kedua pula, kalau kita tengok ada saki-baki yang kotor-kotor dekat tepi cawan tu. Betul tak Sean? Tunjuk Betul, dengan cikgu. dia orang lagi. Saya tunjukkan lagi sekali, cikgu. Ya. Dekat bawah ni. Okey. Yang bahagian tepi dia macam ada macam warna, tak tahu lah, warna coklat ke apa yang tu. Ya. So, pemerhatian yang kedua, siapa nak cuba pula? Saya cikgu. Yes, go ahead. Enapan perang terbentuk di dasar tabung didih. So, enapan perang tu, apakah enapan perang itu? Siapa nak cuba pula sekarang? Salihah? Pejar kupram ke cikgu? Betul. Dia pepejar kuprum. Alright? Ya. Now, dan ada satu lagi pemerhatian kat situ
iaitu pemerhatian yang ketiga. Okey, apa yang terjadi? Oh, sebenarnya itu ialah nantilah kita tengok apa yang pelajar akan kata tentang pemerhatian yang ketiga pula. Sakinah nak cuba? Ya, Sakinah? Cikgu tak pastilah. Oh, tak pasti, tak apa. Mungkin ada di antara kawan anda yang boleh membantu anda untuk pemerhatian yang ketiga, ya ke? Ya. Mungkin saya tahu apa dia. Kurang ke nak cuba? Saya. Oh, Khairul. Ya, Khairul. Saya rasa dan saya pasti pemerhatian yang terakhir ialah kepingan zinc menjadi kecil. Betul ke, Khairul? Ya, betul tu. Oh, Okey. okey, So ya. kepingan zinc menjadi kecil. Dia memang kena jadi kecil sebab dia adalah kepingan logam yang lebih elektropositif berbanding ion kuprum yang berada di dalam larutan tersebut. Okey. Now, kita akan pergi ke EQ pula. Okey, EQ. Macam mana kita nak tulis setengah persamaan sekarang? Nah, ini adalah persamaan tindak balas antara magnesium dengan kuprum 2 sulfat. Okey, Mg tambah CuSO4, kita dapat MgSO4 tambah Cu. Nah, sekarang kita nak menulis pula setengah persamaan. Ya, betul. Ya. Okey. So, mari kita cuba Farhana. Farhana belum lagi. Ya, Farhana. Silakan. Saya tak pastilah, cikgu. Okey. Yang first tu, kita ambil logam magnesium. Ya. Okey, lepas tu anak panah, kita dapat Mg2+ tambah 2 elektron. Kenapa? Okey, sebab magnesium ni adalah satu logam. Ya. Dan kalau dia nak jadi ion, dia mesti hilang elektron tu ataupun derma elektron tersebut. Okey. Okey. Now, untuk setengah persamaan yang kedua pula, mungkin Sean boleh cuba pula. Untuk kuprum, Ego? Ya. Okey, cikgu. Saya fikirkan dulu, Ego. Maknanya Cu2, 2 tambahlah, Ego. Maknanya 2, ion dia 2. Ya, Okey. betul. Okey. Tambah dengan 2 elektron. Anak panah, Cu dalam kurungan tambah 2 anak panah kosong. Ya. Okey, yang tu memang betul. Okey. Now, tambah 2 tu jadi kosong tu sebenarnya ialah nombor pengoksidaan kita. Maksudnya pada asalnya, okey, kuprum ni, ion kuprum ni, nombor pengoksidaannya ialah positif 2. Ya. Okey, dan bila dia dah jadi logam, dia menjadi kosong nilainya. Okey, sekarang kita tengok pula siapa yang melalui proses pengoksidaan dan siapa yang melalui proses penurunan. Okey? Now, murid-murid, saya rasa murid-murid dah pindahkan setengah persamaan tadi masuk ke dalam kad yang murid-murid guna tadi. Yang Leo the German ni, Ego? Ya, betul tu. Ya. Okey, so mari kita kenal pasti siapa yang melalui proses pengoksidaan ini. Okey, siapa nak teka? Bukan teka, siapa nak jawab? Ya. Saya cikgu. Siapa tu? Kuhan. Ya. Adakah ia magnesium yang melalui proses pengoksidaan? Ya. Okey, betul tu. Okey, kenapa? Kenapa magnesium? Sebab kalau kita pindah ke sini, alright, magnesium ni, Mg ni akan dan arrowhead dia jadi dekat tengah. Mg2+ tambah 2 elektron, kita cover kat sini, kita naik kat sebelah satu lagi, kita dapat loses electron oxidation. Okey, adalah proses pengoksidaan lah, Ego? Ya, betul tu. Okey. So, kalau magnesium dah jadi proses pengoksidaan, kawannya yang satu lagi memang proses penurunan. Oh, memang dua-dua tak boleh yang sama lah, cikgu? Ya, sebab tu kita panggil apabila dua tindak balas ini berlaku pada masa yang sama, dia dipanggil tindak balas apa? Redox. Ya.
Maknanya apabila macam cikgu sebutkan tadi, proses penurunan dan juga pengoksidaan apabila berlaku pada masa yang sama adalah tindak balas redoks, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Ya. Okey. So, ini adalah bahagian pertama tentang penyesaran logam. Okey, murid-murid, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, cikgu, mungkin ada yang tengah menonton sekarang, mungkin mereka tak belajar kimia. Apakah maksud pengoksidaan dan apakah maksud penurunan, cikgu? Okey, pengoksidaan ni dia selalunya berlaku, tindak balas ini berlaku apabila sesuatu tindak balas tu mendapat oksigen, ataupun dia kehilangan atau menderma elektron. Ya. Manakala untuk proses penurunan pula, dia berlaku apabila sama ada dia menerima elektron ataupun apabila dia kehilangan oksigen. So itu adalah tentang tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Okey, baiklah cikgu. Dan untuk ni adalah bukan pengoksidaan tapi tindakan tindak balas redoks berkenaan dengan bahan logam kan cikgu? Ya, betul tu. Tetapi terdapat juga tindak balas redoks untuk bahan bukan logam kan cikgu? Ya, ada betul. juga. Okey, tetapi sebelum kita sebutkan apakah bahan tersebut, kalau anda nak tahu jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Tung. Ya, untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kimia, dan sebelum kita berehat tadi kita dah teroka berkenaan dengan tindak balas redoks untuk bahan logam. Tapi untuk sekarang ni kita akan buat apa, Cikgu? Alright. Sekarang kalau tadi kita dah berenang ataupun terokai tentang logam, sekarang kita masuk halogen pula. Halogen? Yes. Apa tu halogen, Cikgu? Alright. Halogen ni ialah unsur kumpulan 17. Ya. Saya tak tahu murid-murid masih ingat lagi tak? Unsur kumpulan 17. Ingat lagi tak? Ada di antara anda yang boleh bagi contoh kepada unsur yang terdapat dalam unsur kumpulan 17? Ya, betul tu. Bagi satu je. Boleh saya cuba? Ya? Siapa tadi yang jawab? Wong Boleh ah? saya cuba? Oh, Farhana, ya. Fluorine. Alright, very good. Betul lah? Okey. Nampaknya murid-murid masih ingat lagi apa tu unsur kumpulan 17 Iodin pun sama, Ego? halogen. Yes, iodin juga betul. Saya pun ingat lagi. Alright. Nah, sekarang kita akan mengkaji pula tentang air klorin dengan kalium bromida. Alright? Okey. Nah, sekarang saya serah kepada murid-murid untuk mengisi jadual epekor kita pula. Alright, murid-murid, awak boleh mula sekarang. Okey, kita berikan masa sedikit kepada mereka ya. Maknanya apa yang perlu mereka isikan adalah bahan mana ataupun halogen mana yang lebih elektronegatif dan juga elektropositif kan itu? Ya, Ataupun lebih elektronegatif ataupun kurang elektronegatif. Ya, betul tu. Dan istilah ni elektronegatif adalah yang nak derma ataupun mengeluarkan elektron ke cikgu? Elektronegatif ni ialah kebolehannya untuk menerima elektron. Oh, menerima. Kalau tadi kita nak derma, sekarang kita terima, tarik. Okey, murid-murid, kita boleh mulakan dulu dengan halogen yang lebih elektronegatif untuk kes air klorin dan kalium bromida. Okey? Ya, siapa yang nak cuba? Saya. Baik, Quran. Ya. Halogen yang lebih elektronegatif ialah klorin. Alright. Memang klorin kita gunakan kali ni halogen yang lebih elektronegatif. Okey, baik. Siapa pula nak cuba halogen yang kurang elektronegatif? Ya, siapa tadi yang angkat tangan? Oh, Wong. Ya, silakan Wong. Yang unsur yang lebih kurang elektronegatif iaitu kalium bromida. Alright, ataupun kita lebih
kita lebih menumpukan kepada ion bromida lah dalam kes ni. Okey. Okey. Ya. Nah, pemerhatian pula. Siapa nak cuba? Mungkin saya lebih mahir dalam Okey, Khairul. Ya, silakan Khairul. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat dari jadual effect core yang kita buat tadi. So pemerhatian yang saya dapat, warna tetrachlorometana bertukar menjadi perang. Okey, very good. Memang betul jawapan tu. Okey. Now, sekarang kita pergi kepada persamaan kimia tindak balas pula. Okey, yang ni siapa nak cuba? Okey, dia bukan persamaan kimia, lebih kepada persamaan ionik. Okey. Supaya sebab nanti murid-murid dia akan berkongsi kenapa kita lebih tentang klorin dengan ion bromida saja. Okey, murid-murid? Siapa nak cuba? Ini adalah jawapan untuk persamaan kimia tindak balas, Cikgu? Ataupun persamaan tindak balas kimia? Ionik. Persamaan lebih kepada ionik. Okey. Ya, siapa nak cuba jawab? Ataupun cikgu boleh pilih? Mungkin saya rasa Kuhen boleh jawab kot, Kuhen. Silakan Kuhen. Wah, okey. Boleh je. Silakan Kuhen. Persamaan kimia tindak balas tersebut ialah klorin tambah 2 bromida sama dengan 2 klorin tambah bromida. Okey, kalau kita nak menyatakan buat persamaan ionik ni dalam bentuk pernyataan, okey, kita kena tulis dengan betul. Okey, dalam kes ni contohnya dia adalah air klorin bertindak balas dengan ion bromida untuk menghasilkan ion klorida dan bromin. Okey? Itu caranya untuk menerangkan sebenarnya. Okey. Faham tak? Faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, sekarang kita akan pecahkan dia pula menjadi setengah persamaan. Okey. Murid-murid nak cuba pula. Okey. Mungkin kita boleh pilih lah cikgu terus. Ya. Macam tadi saya rasa macam Salihah macam senyap je. Salihah boleh tolong jawab tak? Boleh Salihah? Untuk bromin, Ya, silakan. untuk bromin, 2 Br- sama dengan 2 plus 2E. Okey. Bukan sama dengan, sekali lagi, menghasilkan. So itu adalah betul lah setengah persamaannya, iaitu 2 mol ion bromida menghasilkan Br2 tambah 2 elektron. So dalam kes ni, apa yang kita boleh katakan tentang persamaan setengah persamaan ini? Mungkin Syam boleh baca yang dalam kurungan tu. Okey, maknanya daripada jadual yang saya nampak cikgu, dia bromin ni kehilangan elektron. Yes, betul. Okey, siapa nak cuba kehilangan elektron tu sebenarnya adalah tindak balas siapa pula? Murid-murid? Bila ion bromida tu hilang elektron, dia sebenarnya adalah tindak balas apa? Murid-murid. Ya, Kuhan. Adakah ia pengoksidaan? Yes, very good. Betul. Baik, tepat sekali ya. Sebab dia hilang elektron kan cikgu? Ya, nampaknya dia orang sangat faham ini kan. Okey. Now, next kita tengok untuk persamaan setengah persamaan yang kedua pula. Okey, mungkin Farhana nak cuba? Boleh cikgu. Ya. Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl. Okey, ion klorida Cl minus Farhana. Okey, now untuk kes Cl2 pula, kes ni dia kehilangan ataupun menerima elektron. Cikgu, saya nak tanya Sakinah boleh? Sebab dia serius sangat, cikgu. Saya rasa dia tahu jawapan dia. Boleh. Baru senyum. Okey, yes. Sakinah, silakan. Apakah jawapan anda? Kehilangan ataupun penerimaan elektron? Dia terima elektron. So kalau dia terima elektron, dia tindak balas apa? Penurunan sebab gains electron reduction. Yes, very good. Ini adalah daripada jadual tadi kan, Leo the German. Ya. So maksudnya Leo the German ni dia memang penting sebagai petunjuk kepada jadual epicor ni sebenarnya. Ya. Alright. Nah,
sekarang kita dah kenali siapa yang melalui tindak balas pengoksidaan dan bahan kimia yang mana yang dah melalui tindak balas penurunan. Kita nak kenal pasti ejennya pula. Ejen. 007 itu? Bukan? Ini ejen lain lah. Ini ejen lain. Okey, ya. So dia terbalik sebenarnya. Okey. Kalau sesuatu bahan kimia tu dia melalui tindak balas pengoksidaan, maka dia adalah ejen penurunan. Jika bahan kimia tersebut melalui tindak balas penurunan pula, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey? Faham Faham Sean? Ya. Alright. Now, sekarang murid-murid, ada tak apa-apa soalan yang nak tanya? Ya, Wang. Tadi nampak macam nak tanya aje. Rasa tak ada. Mungkin Khairul ada. Okey. Siapa tadi? Khairul. Iyalah. Khairul, silakan Khairul. Apakah soalan anda? Okey, soalan saya. Ya. Apakah susunan kereaktifan halogen secara meningkat? Okey, susunan kereaktifan halogen secara meningkat kalau kita tengok balik jadual berkala unsur, kita mula dengan fluorin. Lepas tu diikuti oleh klorin, bromin dan iodin. So sebenarnya yang ni ialah menurut secara menurut. Kalau kita tertib menaik, maksudnya dari paling kurang reaktif menjadi paling reaktif. So dia jalan terbaliklah. Maksudnya mula dari iodin, diikuti oleh bromin, lepas tu klorin dan fluorin. Maksudnya fluorin paling reaktif. Okey, cikgu, sebenarnya saya ada lagi satu soalan, cikgu. Ya. Okey, berdasarkan tindak balas redox yang cikgu dah terangkan tadi untuk halogen, cikgu, ada tak contoh lain yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, cikgu, yang kita boleh kaitkan? Alright. Untuk kes tindak balas redox ni, sebenarnya kita boleh guna untuk bila kita diberi soalan seperti pemindahan elektron melalui satu jarak. Tube U bukan YouTube itu yang lain lah. Ini adalah tube U. Tube yang berbentuk U lah. Tube U, itu satu contoh. Dan juga dia mengaplikasikan penggunaan Liodegerman. So Liodegerman ni sebenarnya sangat membantulah, Sean. Ya, cikgu. Okey. So murid-murid, ada apa-apa tak soalan? Cikgu, apa contoh lain ejen pengoksidaan? Okey, seperti yang cikgu kata tadi, contoh-contoh yang kita bincang pada hari ini adalah tentang penyesaran logam. Kita pun berbincang tentang penyesaran halogen, kan? Ya, betul. So kita pun boleh menggunakan pengaplikasian ni dari sudut pengaratan. Pengaratan sebab pengaratan adalah salah satu tindak balas redox. Oh, ya ke? Maknanya berlakunya penurunan dan juga pengoksidaan pada benda yang berkarat, cikgu? Yes, pada masa yang sama dia berlaku. Ingatkan dia hanya pengoksidaan saja sebab berkarat, kan? Tapi dua-dua. Even masa kita bernafas. Bila kita bernafas, pengoksidaan dan penurunan sedang berlaku pada masa yang sama. Maknanya pernafasan pun dikira sebagai tindak balas redox saja? Ya, betul tu. Okey. Cuma sebab kita belajar kimia, banyak tindak balas yang kita sedang menyentuh ni adalah berkaitan dengan bahan kimia. Ya. Ya, sebab itulah dia kimia. Yalah. Dan untuk hari ini macam cikgu sebutkan tadi, pernafasan tu juga merupakan salah satu tindak balas redox, cikgu. Kita pula merentas kurikulum bukan saja untuk kimia tetapi juga untuk biologi, cikgu. Ya, betul. Sebab tu kita ada respirasi, fotosintesis, kan? Juga melibatkan tindak balas redox. Wow, sangat-sangat menarik, cikgu. Lepas tu yang sebenarnya saya nak tanya, terlupa pula soalan saya. Tak apa, cikgu. Saya rasa untuk sekarang kita dah teroka banyak benda. Yang pertama tadi kita dah teroka berkenaan dengan tindak balas redox untuk bahan logam, kan, cikgu? Dan yang untuk ni pula adalah untuk bahan halogen. Ya, betul tu. Okey, dan saya rasa sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Tung yang untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kimia. Hari ini kita dah belajar dah berkenaan dengan tindak balas redox di mana ia melibatkan tindak balas pengoksidaan dan juga tindak balas penurunan. Ya, Cikgu, tadi cikgu ada sebutkan satu istilah yang saya tak berapa faham iaitu bukan penurunan, lagi satu yang cikgu sebut penyesaran. Ya. Yang itu sebenarnya maksudnya apa, cikgu? Okey. Sebenarnya proses penyesaran ni mungkin kita boleh serah dengan murid-murid. Tengok dia orang cuba. Okey. Siapa yang boleh terangkan apakah maksud penyesaran ataupun tindak balas penyesaran, cikgu? Ya. Okey. Ada yang pandai ni. Mereka malu-malu je. Okey, mungkin kita boleh pilih. Saya nampak Khairul tengah senyum, cikgu, dari tadi. Mungkin Khairul tahu jawapannya. Ya, Khairul. Saya tidak berapa pasti dengan penyesaran ni. Mungkin kawan saya iaitu Wong boleh tolong jawabkan. Terima kasih. Okey, ya, silakan Wong. Cikgu memang pandai serah-serah soalan, cikgu. Bagus. Okey, Wong, silakan Wong. Dia orang memang pandai buat kerja ni. Okey. Jadi bagi pengenalan saya, ni penyesaran logam ini yang bagi satu contoh lah, macam satu logam yang bercharge positif, yang bercharge positif kalau dia dah menjalankan reaksi. Jadi logam ini dia akan gantikan logam yang macam kalau katakanlah logam ini bercharge elektropositif, dia akan gantikan yang bercharge elektropositif. Macam pergantian antara sama lain. Okey, betul ke jawapan Wong tadi? Okey, boleh diterima. Okay. Apakah jawapannya betul ataupun nak bagi peluang kepada yang lain untuk cuba? Ada tak yang nak cuba untuk menyempurnakan jawapan tersebut? Ya. Mari kita pilih, Sean. Okey, nak pilih siapa? Saya rasa saya pilih Farhana, tahu ke? Apakah Farhana. jawapan yang dikatakan komplit? Yes. Boleh komplitkan sedikit, bagi dia lebih lengkap lagi. Lengkapkan. Supaya jawapan tersebut. murid-murid kat luar tu dia lagi faham apakah penyesaran ni sebenarnya. Mungkin penyesaran adalah bahan yang bercas negatif ke bahan yang bercas positif. Betul tak, cikgu? Okey, sebenarnya kan Ya. kalau kita nak terangkan dengan lebih lanjut, tindak balas penyesaran ni, okey, sebenarnya Wong dia telah menjawab dengan lebih tepatlah jawapannya. Ya. Okey, Farhana, jangan risaulah, okey? Kita nak betulkan jawapan bersama-sama. So kita teroka sama-sama kan, Ibu? Ya, kita nak terokai benda ni sebab dia mungkin adalah benda yang baru untuk pelajar murid-murid di luar sana. Ya. So penyesaran ni sebenarnya untuk penyesaran logam adalah keadaan di mana logam yang lebih elektropositif, okey, dia macam menarik keluar logam yang kurang elektropositif daripada larutan aqueousnya. Maksudnya, larutan aqueous tu contoh yang kita guna hari ini iaitu larutan kuprum 2 sulfat kan? Oh, yang ini cikgu, yang warna biru ni. Okey. Cantik kan? Warna biru saya tu. Saya angkat sikit. Okey, yang inilah. Okey, cantik kan? Okey. Nah, kita nak ambil keluar. Okey, kita nak ekstrak keluar logam itu daripada larutan ni. Sebab kadang-kadang kita memerlukan logam tersebut. Okey. So kita ekstrak keluar, kita perlu logam yang lebih elektropositif berbanding ion logam yang berada di dalam larutan aqueous itu. Dan kalau sebenarnya lanjutanlah daripada pengoksidaan dan penurunan ni adalah pada siri elektrod piawai kita. Apa tu dia ada satu lagi iaitu subtopik yang kedua yang menentuh tentang standard electrode potential ataupun keupayaan elektrod piawai. Siri keupayaan elektrod piawai ataupun saya lebih suka memendekkan dia kepada SCAP. Yes, SCAP. Dia adalah satu siri di mana kita boleh mengenal pasti sama ada logam tersebut lebih elektropositif ataupun kurang elektropositif.
Sebab sebenarnya apa yang kita belajar pada bahagian pertama iaitu pada hari ini, kita terokailah sebenarnya. Kita kena kukuh dari segi asasnya iaitu kita kena tahu bahawa loses electron oxidation. Maksudnya bila kita menyingkirkan elektron, dia adalah proses pengoksidaan. Dan gains electron reduction iaitu menerima elektron penurunan. So bila dia menyingkirkan elektron, maksudnya dia semakin negatif. Nilainya sangat negatif. So bila nilai itu negatif menaik, maksudnya dia menjadi logam yang lebih elektropositif. Ya cikgu. Ya. Dan sebenarnya balik semula kepada apa yang cikgu sebutkan tadi, loses electron oxidation kan, itu adalah LEO ataupun sebahagian daripada jadual Leo de German kan cikgu? Ya, betul. Sebenarnya saya nak tanya cikgu sebenarnya yang jadual ni memang ada dalam buku teks ataupun ini adalah ciptaan cikgu untuk memberikan peluang kepada pelajar kita untuk lebih memahami topik kita hari ini cikgu? Sebenarnya ini adalah inovasi saya, supaya dia menyenangkan lagi pelajar untuk memahami proses pengoksidaan dan penurunan. Dan let's say lah, masa peperiksaan mungkin ada pelajar yang tiba-tiba blank. Tapi kalau dia ingat Leo de German, dia masih mampu menjawab soalan yang berkaitan dengan setengah persamaan. Cikgu, saya tunjukkan lagi sekali lah. Dekat bawah ni kita dah simpan dah. Maksudnya yang tadi cikgu, yang cikgu sebutkan tadi, loses electron, bermaksud oxidation ataupun yang menghilangkan elektron adalah pengoksidaan. Macam cikgu dah tunjukkan tadi lah. Kita ulang balik cikgu. Kita imbas semula apa yang kita dah belajar. Loses electrons yang merupakan oxidation ataupun pengoksidaan. Ya, betul. Okey, dan ini juga mengikut panduan cikgu tadi adalah mengikut anak panah tadilah, di manakah elektron tersebutlah. Sekiranya elektron adalah di sebelah kiri ya. Sini kiri. Betul lah. Sebelah kiri kan, maknanya kita tutup bahagian tu untuk melihat pula tindak balas yang betul. Yes, itulah jawapan dia lah sebenarnya. Okey, dan sekiranya yang ni sebab elektron di sebelah kiri, kita sebenarnya kalau elektron di sebelah kanan kita tutup bahagian ni pula. Ya, betul tu. Sebab anak panah tu bagaikan panduan. Ya. Dan kita buka sebelah sini, G tu bermaksud apa itu? G adalah gains elektron, yang bermaksud adalah reduction ataupun penurunan. Maknanya yang ni kepada mereka yang ada di rumah ataupun mereka yang saya rasa yang ada dalam talian, memang mereka dah tahu dah untuk menggunakan jadual ni. Jadi saya rasa kepada mereka yang menonton di rumah tu boleh pun menggunakan jadual ni untuk lebih memahami bagaimana untuk kita menentukan sama ada itu adalah tindak balas penurunan, iaitu di sebelah sini kan, reduction kan cikgu? Yes. Ataupun tindak balas pengoksidaan. Ya, Saya rasa sangat-sangat berguna cikgu. Memang kita dah guna dah untuk hari ini kan cikgu? Ya, betul. Okey. Dan saya rasa sebelum kita mengakhiri penerakan kita pada hari ini, mungkin saya boleh tanya mermaid kita yang ada dalam talian kali ini, mungkin mereka tak janganlah serahkan soalan kepada orang lain pula, sebab yang ini saya nak tanya kepada anda semua. Apakah yang anda dapat daripada penerakan kita hari ini? Siapa nak cuba? Atau nak mulakan dengan siapa cikgu? Farhana? Mungkin Farhana mula dulu. Dapat mengetahui bahawa logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektronegatif. Okey, betul. Kurang positif. Ya, betul tu. Manakala halogen yang lebih elektronegatif boleh menyesarkan halogen yang kurang elektronegatif. Ya, betul tu. Okey, kesimpulan yang kedua pula. Ya. Mungkin Wong? Ya, silakan Wong. Okey. Jadi saya dapat menerokai kunci utama kepada penentuan redox iaitu melalui Leo de German. Okey, terima kasih Wong. Dan seterusnya mungkin kita boleh tanya Khairul, apa yang anda dapat daripada penerakan kita hari ini? Okey, yang saya dapat pada penerakan kita pada hari ini, untuk redox berlaku, tindak balas pengoksidaan dan penurunan haruslah berlaku pada masa yang sama. Okey. Saya rasa itu adalah salah satu topik ataupun poin yang sangat penting untuk hari ini. Untuk hari ini sebab kita dah teroka berkenaan dengan tindak balas redox cikgu. Ya. Dan sebelum kita berakhir pula, apakah rumusan daripada cikgu pula? Okey, so sebenarnya penggunaan jadual Epicor ni dia boleh membantu pelajar murid-murid di luar sana untuk memahami satu soalan struktur penuh sebenarnya.
Jadi dan Leo de German ni, kad Leo de German ni sebenarnya dia membantu dari segi penentuan tindak balas, jenis tindak balas apabila dia berkaitan dengan setengah persamaan. Ya. Okey, alright. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Juga pada rakan-rakan kita yang ada dalam talian, kita ada Wong, Khairul, Farhana, Sakina, Saliha dan juga Kuhan. Terima kasih kerana bersama kita, dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap-harap program pada hari ini memang memberi manfaat kepada anda semua. Bye semua. Bye. Didik TV KPM